Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih pada Tuan Setiausaha Syaibi, Perusahaan Tuan Nazir, Masjid Raja Alam, ahli-ahli jawatan kuasa, pegawai syarah, imam, bilal, noja, khususnya pimpinan-pimpinan masyarakat, para jemaah muslimin muslimat. Tidak ketinggalan barisan panelis kita pada malam ini yang telah pun bersama-sama dengan kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita berada pada 2 Muharram 1445 Hijri, tahun baru Hijri, dan kita diberi kesempatan untuk mengambil iktibar, ibarat pengajaran, pedoman daripada peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang sering kita perkatakan, yang sering kita ulang, kita sebut, kita ambil pengajaran daripadanya. Nah, alhamdulillah kita di Malaysia ini kita menarik sikit sebab kita antara negara yang menyambut 1 Muharram dan dinamakan sebagai nama Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah. Kalau di Malaysia ini tahun 1989 baru kita sambut Ma'al Hijrah. Seperti orang tak sambut Ma'al Hijrah, kita sambut 1 Muharram, itulah. Tapi yang bahagia Tan Sri Dr. Yusof Noor, Menteri Agama pada ketika itu, dia memperkenalkan setiap 1 Muharram ini kita adakan sambutan dan diberi cuti umum, cuti khusus. Jadi setiap usaha sebut tadilah cuti sejak tahun 1989, kerana kita nak menjadikan tarikh 1 Muharram setiap tahun sebagai tarikh memperingati, bukan tarikh hijrah, tarikh memperingati peristiwa hijrah. Itu merupakan titik tolak kepada wujudnya masyarakat madani. Sekarang istilah madani sedang dipopularkan kembali, kan. Jadi tuan-tuan, madani itu asal pada Madinah lah. Bagaimana kita nak mengambil semangat ataupun nilai-nilai yang dibangunkan oleh Nabi SAW dalam membentuk masyarakat Madinah, lalu kita nak jadikan dia sebagai nilai-nilai dalam pembangunan tamadun masyarakat, umat dan juga watan di negara kita pada ketika ini. Baguslah. Dan kita ambilkan peristiwa hijrah ini sebagai dorongan untuk kita menjadikan kita sebagaimana semangat yang diterapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam ataupun masyarakat yang wujud pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, ini kita sudah kali kedua saya dah sampai ke sini. Lebih kurang 5 bulan lepas saya juga telah berada di sini untuk cuti. Dan mungkin tuan-tuan pun dah lupa dah kot, kan. Agak-agak tuan-tuan bila saya sampai ke sini, kan. Saya masih ingat lagi, saya sampai ke sini pada 20 hari bulan Februari baru ni, 2023. Sempena dengan apa? Tuan Suhaimi ingat, Tuan Suhaimi juga jadi promosi majlis, kan? Dia pun dah tak ingat dah. Sempena dengan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Bersama tajuk apa yang kita bincangkan?
Julai 2023 bersamaan 2 Muharram 1445 Hijri. Yang tak bersandar di dinding, rugilah. Dinding tak boleh menjadi saksi kepada dia. Yang boleh menjadi saksi hanya kapek saja. Yang bersandar di dinding, alhamdulillah, kapek menjadi saksi, dinding menjadi saksi. Macam saya dengan panel-panel semua, kapek menjadi saksi, kerusi ini menjadi saksi. Saya rasa tak ada lagi kerusi ini. Kau beli kan? Betul sedap kan? Malam ini kita akan bersama dengan dua orang panelis kita ni. Ustaz Fauzi, Mustafa, kan? Ustaz apa ni lah? Ustaz sampai di jalan menyeramkan. Balik lagi tak boleh balik dah. Kita cari jalan lain. Tapi masjid ni special Ustaz. Setiap kali ceramah ada kambingnya. Kan dimasak sendiri. Oleh jemaah ni kan, ambil proses malam itu sama juga lah. Ustaz Fauzi dia tak minat kambing, dia minat durian sahaja. Saya minat kambing, durian kurang sikit lah. Tapi kalau Ustaz Fauzi ada, saya makan juga durian pun. Gabung lah kan. Alhamdulillah. Benda kita yang bawa balik daripada Mekah, ada berkat lagi kan, berkat lagi. Malam ni warna tema warna biru, warna perempuan. Setiap pun warna biru. Paus Minggu tiba daripada menunaikan fardu haji bersama dia Muhammad Suki Osman syarat Universiti UPM, Universiti Putra Malaysia. Sebut pertahanan pada Universiti Putra Malaysia UPM. Jadi malam ini kita nak berbincang tentang hijrah kita ni nak ke mana. Kalau hijrah Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian Nabi kata selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, ada hijrah ba'da fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke berapa pembukaan kota Mekah? Tahun ke-6 ke tahun ke-8 selepas hijrah? Siapa ingat? Kita bagi hadiah dia RM50. Tapi bukan saya bagi, masjid yang bagi. Tahun ke-8 hijrah kan, peristiwa pembukaan kota Mekah. Saya tanya, saya jawab, saya lah dapat hadiah. Betul, siapa sih? Tahun ke-8 ya. Tidak ada lagi hijrah. Maksud hijrah di situ adalah hijrah perpindahan umat Islam daripada Mekah menuju ke kota Madinah. Tak ada lagi dah hijrah. Tidak ada lagi dah tuntutan hijrah selepas berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah itu. Tetapi hijrah yang dituntut bagi kita adalah hijrah untuk kita berjihad, untuk kita melawan hawa nafsu kita, hijrah untuk kita membangunkan kepribadian kita, iman kita, takwa kita, dan itulah hijrah. Kita nak ke mana tu yang akan dikupas oleh panel kita pada malam ini. Jadi kita nak mulalah perbincangan ini. Kita bagi yang mau balik pada haji dulu lah ya. Kita ambil berkat pada dia. Kita nak minta Datuk Suki kan, boleh kita huraikan, ceritakan kepada kita kenapa kita ni dituntut untuk berhijrah. Kan sebab hijrah ni bukan saja berlaku khusus untuk Nabi Muhammad SAW, beberapa nabi dan rasul terdahulu juga melakukan hijrah. Macam mana Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhijrah, kan berhijrah pergi ke satu tempat bersama dengan isterinya, bersama dengan putranya, dan berhijrah. Nabi-nabi yang lain juga berhijrah. Jadi apakah signifikannya hijrah ini dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi
berpindah dengan kapalnya sampai mendarat di Bukit Cudi kerana menyelamatkan golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim berhijrah dari Mi'raj ke Syam, ke Mesir, dan pernah juga ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi perpindahan Nabi berlaku. Nabi Musa AS dari bumi Mesir ke Madian, jalan kaki sorong-sorong sampai ke Madian, sampailah duduk di sana selama 4 tahun, dan seterusnya barulah kembali pula ke Mesir. Jadi para Anbiya alaihi wassalam masing-masing berhijrah dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berhijrah kerana apa? Yang pertama adalah atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya adalah sebagai suatu tujuan untuk menumbuhkan atau mengasaskan masyarakat Islam dan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Lalu berlakulah peristiwa hijrah. Tujuan dan rahmat Allah Ta'ala. Jadi selepas daripada macam saya telah sebut tadi, selepas pembukaan kota Mekah tahun 8 Nabi SAW menyatakan la hijrata ba'da fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa? Berpindah tempat ke tempat itu tak perlu lagi. Sebab dulu ni umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana pada waktu itu orang Mekah tak nak terima Islam. Mereka nak beramal Islam tak boleh, disekat, dizalimi dan sebagainya. Maka datang perintah Allah untuk pergi ke tempat yang mereka boleh melaksanakan Islam. Sebab itu almarhum Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Quti dalam buku beliau Fiqh Sirah An-Nabawiyah, beliau menyatakan bahawa kewajiban hijrah dalam arti kata maksud berpindah satu tempat ke satu tempat itu tetap menjadi kewajiban pada golongan tertentu. Sebagai contohnya, daripada darul kufri ila darul Islam, daripada tempat kekufuran yang dia tak boleh mengamalkan Islam. Contohnya dia berada di tempat yang dia tak boleh nak solat pun tak boleh, nak buat ibadat pun tak boleh, maka pada ketika itu dia wajib juga berhijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hijrah ke tempat lain yang dia boleh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kebanyakannya hari ini alhamdulillah kita tidak ada masalah untuk kita melaksanakan ketaatan pada Allah. Jadi hijrah kita sudah bentuk apa? Itu persoalan. Kita tak perlu nak hijrah dari Peranang ke Semenyih, dekat sangat. Dalam hijrah tu sikit. Ustaz Fauzi hijrah dari Terengganu ke Selatan. Ustaz Zakria hijrah juga dari Kedah ke Putrajaya. Jadi Ustaz Fauzi dari Terengganu ke Sungai Besi. Mana satu Sungai Besi lah? Sungai Besi. Sungai Besi. Ke orang kuat Besi. Sungai dan Sungai Besi pula. Jadi hijrah itu kalau asal-asal perpindahan. Tetapi dalam hadis Nabi SAW bila bincang bahas hijrah juga, Nabi sebut apa? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Itu salah satu aspek hijrah. Orang yang berhijrah itu ialah dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah. Orang yang dia memastikan bahawa sebelum ini dia tidak melakukan sesuatu perintah Allah, dia hijrah ke arah melaksanakan perintah Allah. Sebagai contoh, dalam peristiwa hijrah, saya nak sebut ada dua benda penting yang kita semua perlu berhijrah. Dan kalau kita buat dah, kita berkukuh. Nabi SAW, bila Nabi berhijrah, Nabi fokus pada dua benda. Yang pertama, Nabi bina masjid. Sebab tu bila mana Nabi sampai kali pertama di Quba. Bila Nabi sampai Quba, tuan-tuan, tarikhnya bila? Pokok bulan. Mana dia tanya bulan? Tarikh. Sebab tadi saya terus tarikh dengan
20 Februari dengan 19 Julai. Ini kita tanya pula, berapa bulan Nabi sampai di Quba? Ini hadiah RM100 juga masjid bagi. Siapa yang tahu berapa bulan Nabi sampai di Quba, tuan-tuan? Pakai senyap belakang, dia kata biasanya rancangan tanya lu ustaz ni, tanya jemaah. Kita buat rancangan baru, tanyalah jemaah. Pakai lari belakang apa ni. Tuan-tuan, Nabi sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Dalam peristiwa itu Nabi sampai 8 Rabiul Awal, Nabi duduk di Quba dan Nabi bina masjid. 12 Rabiul Awal, Nabi pergi ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah dengan hari ini nasyid yang masyhur tu. Tala'an badru alaina min thaniyati wada'. Nampak? Tanya tarikh baca tahu. Tanya tarikh kebel-kebel. Boleh sambung untuk yang okey ya. Okey ya. Bani satu juga kan satu muharram lah ni. Tuan-tuan, Nabi sampai di Madinah, Nabi bina masjid lagi. Apa signifikannya? Itu dia Ustaz. Saya tanya tadi, apa signifikannya dengan kita? Signifikannya ialah apa? Ialah keutamaan hijrah itu ialah hubungan kita dengan Allah melalui rumah Allah, Baitullah, iaitu masjid. Baitul masjid di tempat yang paling mulia di sisi Allah di masjid lah. Sebab itu sampai nama rumah ni dinisbahkan kepada Allah, disebut Baitullah, rumah Allah. Semua orang kata masjid apa? Rumah Allah. Allah ada rumah tak? Dah, nak ceritanya rumah itu bila dinisbahkan kepada Allah, nak menunjukkan rumah itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan tuan-tuan, tempat yang paling mulia masjid, duduk masjid dapat pahala. Duduk masjid ni, duduk walaupun lena pun dapat pahala. Jangan lena pula ni. Orang kata Ustaz kata lena, kata lena. Jadi maknanya ini hijrah kita, macam mana kita nak memastikan bahawa hati kita terikat dengan masjid. Macam disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah. Siapa? Antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Lepas tu kita buat program dekat tadi Ibu Khusus sebut tadi, program apa semalam ada hamba tak apa, itu besok lah ujian yang berlaku. Kalau nak bagi hamba, dekat malam buat kambing, InsyaAllah makin ramai kambing boleh, lepas tu boleh dekat parking kereta, boleh pergi pasar belok tu pakai singgah. Bau punya orang singgah lah. Bau kena singgah lah. Sebab itu tarikan utama tempat makan ke mana? Tempat makan yang paling sedap itu tempat makan free ya. Oh sedap. Sedap. Jadi tuan-tuan, maknanya hati orang yang terikat dengan masjid itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita berada di masjid, tempat yang sangat-sangat tenang. Tidak ada tempat lain setenang ketika mana kita berada di masjid. Saya satu ketika waktu saya bawa umrah, baru ni hadiah tak apalah. Ramai pun itu tuan, rasmi kita 3 juta, tapi kata 4 juta, kata rasmi 4 juta. Dan dengan cuaca yang panas, 43, 44, 45 darjah Celsius. Panas. Kita tak tahan, orang Melayu ni lebih-lebih sikit, tengok orang Afrika dulu dia. Tak bisa pun dia tengah panas, relax ya. Bagi dia okey ya doa tu. Dan tuan-tuan, saya nak cerita ketika satu ketika saya pergi umrah. Itulah masa balik daripada umrah tu, balik daripada Mekah, saya tak terus balik Malaysia. Waktu tu ambil ke Mekah, transit dekat Amman, Jordan. Kemudian jemaah balik ke Malaysia. Saya dengan 2-3 orang kawan, kami terus ambil ke Batu Abad, terus ke Rum, terus sampai dekat
kali dekat Rom. Kepala otak ni pergi ke Rom. Masa pergi Rom tu, saya sempat pergi ke Vatican City. Tahu Vatican? Vatican, tempat Kristian yang terbesar, iaitu ada gereja Katolik. Pok-pok tu situ lah. Jadi bila kita sampai, dia tak jauh pun daripada Rom tu naik bas dia. Naik bas lintas sungai sikit. Depan tu ada bus stop. Sampai turun-turun, tengok tu dia kubah. Dia macam kubah masjid tu. Kubah apa semua, dengan besar apa semua. Rupanya itu adalah gereja Roman Katolik yang terbesar. Bahkan itulah dia punya padri yang paling besar. Itu situ lah. Dia bukti. Tapi tengok, tuan-tuan, sangat-sangat beza. Kita duduk dalam masjid, kita rasa tenang. Bila saya masuk dalam gereja Vatican itu, yang gereja yang paling besar, kalau mereka ni macam Mekah kita lah. Kalau kita tu Masjid Haram kan, mereka Vatican lah. Kita duduk Masjid Haram, kalau ramai macam mana pun, berebut macam mana pun, sesak macam mana pun, panas macam mana pun, tapi semua duduk dalam kawasan tenang. Kalau mereka tak nak makin lah, duduk kan. Nak duduk dalam tu kan. Tetapi bila saya masuk saja gereja Vatican itu, langsung tidak ada ketenangan. Masa sabu, kesehatan banyak orang tu. Tak ada ketenangan. Tak ada Nabi. Nabi. Tidak. Tak ada ketenangan. Masa sabu. Sebab itu kalau tuan-tuan nak buat comparison, tuan-tuan pergi ke mana-mana kuil Hindu ke, kuil Buddha ke masuk, tuan-tuan bandingkan duduk masjid dengan kuil itu. Tuan-tuan banding. Ada berani ke? Rasanya itu melawak kuil kan? Orang kan? Lebih agak. Kadang nak tengok pun boleh gelap kan? Boleh masuk kan? Tak, orang bukan Islam pun bila mana dia masuk dalam masjid lain, dia rasa something. Itu belum dengan azan lagi. Dengan azan, dia rasa satu perkara yang kalau kita tanya dia seronok, dia happy. Cuma hidayah tu lain kan? Jadi nak cerita je, ini tempat yang paling utama untuk kita bawa. Sebab itu kita buatlah macam mana, tuan-tuan, kita nak fikir macam mana kita nak pastikan bahawa masjid kita menjadi fokus utama untuk diimarahkan dari semasa ke semasa, dan dia menjadi tempat yang paling dekat dengan hati kita. Itu hijrah kita yang pertama. Itu hijrah kita yang pertama, tuan-tuan. Fokus kita dalam konteks hijrah. Hijrah kita yang kedua. Apa dia hijrah kita yang kedua? Itu pintu ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih atas perkongsian Sufi tadi tentang makna hijrah yang sebenar dan bagaimana kita menghayati maksud hijrah dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Memang benar, hijrah bukanlah suatu perkara yang mudah. Dari segi fizikal yang kita lihat bagaimana Nabi SAW nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu berbagai strategi diatur, dan bagaimana perjalanannya dikeluar dirancang dengan yang baik. Bagaimana Nabi SAW bila dia baginda bermimpi arahan untuk berhijrah kepada suatu tempat yang ada pohon tamar, dan itu di Yasrib, itu di Madinah. Dan bagaimana Nabi SAW panggil sahabat-sahabat dan Nabi suruh sahabat-sahabat berhijrah terlebih dahulu. Dan jadi sahabat berheran, sebab kau suruh kami yang berhijrah dulu, dan patut pemimpin Nabi dulu. Dan Nabi kata kamu kena pergi dulu, sebab yang nak dicari oleh kaum kafir Quraisy adalah aku. Dan kamu keluar bila-bila pun tak apa, mereka tak cari kamu, tapi mereka duk cari nak tangkap aku. Dan duk tangkap aku. Jadi aku kena keluar pada suatu keadaan yang boleh menyelamatkan aku. Dan kamu bila-bila pun boleh. Sampailah keluar rumah, pergilah sahabat-sahabat berhijrah terlebih dahulu. Dan Nabi SAW nak meninggalkan kota Mekah dalam keadaan sedih. Berhijrah ni sedih, tuan. Tapi sebab apa kena berhijrah? Sebab ia adalah demi nak menyelamatkan akidah, demi nak membangunkan syiar Islam itu. Maka yang kita sayang, ahli keluarga kita di kampung halaman, tempat kita lahir, harta benda di tempat kita itu kita tinggalkan, sebab kita nak pastikan kesusahan-kesusahan itu kita buat juga sebab berhijrah ke
haji pula kita tengok pula di Mina bagaimana keadaan sempit. Ya, sempit satu khemah duduk berpuluh-puluh orang, satu khemah 20 kali 20. Kan, kena duduk 50 orang, 60 orang, bahkan ada 100 orang. Sempit. Tapi ada orang di antara yang balik daripada haji taubat dah apa tak mau pergi haji lagi lepasnya. Ada orang pernah kita dengar lah kan, orang kata balik, janganlah apa pergi haji, susah kan, tak boleh kan. Mesti sebelum nak balik, sebelum nak tawaf wada' itu pakat berterai ayat mata, ya Allah, bilakah kami akan direzeki, akan dijemputkan kembali ke tanah suci ini, di Kaabah ini. Dan walaupun susah, walaupun sakit, walaupun demam, kita tetap minta doa, ya Allah bawa aku datang. Sebab apa? Sebab iman. Iman bila sudah dia masuk dalam hati, susah ke, berat ke, hijrah tu kita tetap akan buat. Susah nak tinggal kampung halaman, bila turun, bila arahan Allah, bila arahan Nabi, sedih nak tinggal kampung halaman, susah, suka, takut macam mana sekalipun. Karena bila iman sudah ada dalam diri dia, maka yang susah, yang sukar, yang takut, yang bimbang itu dia tetap akan lalui. Ada sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami akan mati, ya Allah, kalau ya Rasulullah, kalau kami berhijrah, kalau kami dapat tangkap oleh pemuda-pemuda Quraisy, kami akan kena bunuh, kami kena akan mati. Nabi kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Hijrah pun kamu akan mati juga, tak hijrah pun kamu akan mati juga. Kena tangkap pun, kalau bunuh pun mati juga. Kalau tak kena tangkap, duduk di sini pun kamu akan mati juga. Maka kita tak perlu takut. Bila ada keyakinan seperti itu, barulah ada semangat. Di mana nak bina iman? Tadi Ustaz Suki sebut, di masjid lah tempat kita nak mencari kekuatan iman. Bila ada iman dalam diri kita, barulah kita ada semangat untuk melakukan perkara yang baik. Mungkin Ustaz Fauzi nak tambahlah apa yang Dr. Suki sebut tadi tentang hijrah kita pada hari ini. Kita apakah yang perlu diberi keutamaan oleh umat Islam bila kita bercakap tentang nak berubah, nak berhijrah, dan pada keutamaan, keadaan, cabaran dunia kita akhir zaman ini, apakah yang perlu kita lakukan penghijrahan yang paling utama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Ustaz Zaid selaku moderator dan memang dia moderator di Raja pun. Ini turun ke gelanggang rakyat macam biasa. Biasa satu ni Raja lah. Raja Alam. Alhamdulillah Raja Alam, Raja Alam. Yang dihormati rakan penulis Dr. Syuki bin Osman, Tuan Nazim, seluruh terkuasa masjid, Muslimin dan Muslimat. Cerita tentang hijrah, ringkas cerita lah. Cerita tentang hijrah, saya tanya tolong tengah gedung panel moderator bercakap banyak yang kita dapat. Tak apa ni memang sini saja. Saya cerita sedikit tuan-tuan. Kemudian moderator tanya saya apa benda yang boleh kita lakukan dalam konteks kita lah. Kita nak hijrah macam Dr. Suki sebut tadi, Mekah Madinah, moderator tersebut tidak berlaku lagi dah. Tapi dalam konteks kita hari ini dalam dunia percabaran, banyak karena banyak kita boleh hijrah sebenarnya sebab berdasarkan hadis yang Dr. Suki bacakan tadi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah dengan sebenar-benar hijrah ialah dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang, ditegah oleh Allah. Jadi kita muhasabah ini malam ni. Kita koreksi diri. Malam ni kita muhasabah, kita koreksi, kita betulkan diri kita. Bukan sekadar mendengar borong saja, tapi kita buat checklist. Checklist naraikan apa benda yang akhlakkah, sifatkah, keadaankah yang tidak baik yang masih aku buat sampai hari ini yang perlu aku buang. Kita ni tuan-tuan memang sunnatullah, hijrah ni sunnatullah. Sebab kita dulu daripada tak ada jadi ada. Hijrah. Kita dulu daripada air mani, modal berhijrah menjadi segumpal darah, modal berhijrah menjadi seketul daging, modal berhijrah menjadi
adanya tulang dibalut dengan daging. Lepas tu adanya Tuhan jadikan kita adanya perut, adanya usus, adanya jantung, adanya paru, adanya pundi kecil, adanya anak sulit. Itu fitrah manusia berhijrah. Fitrah manusia. Kita daripada gumpal darah menjadi manusia macam ni. Kemudian daripada alam jadi kita berhijrah ke alam dunia. Hijrah lagi. Kemudian daripada kita bayi, baby, daripada niara macam tu, terlentang macam tu, niara, boleh niara. Daripada niara boleh mengesong. Daripada mengesong kita boleh merangkak. Daripada merangkak boleh berdiri boleh berjalan. Walaupun jatuh bangun jalan. Lepas tu berlari. Lepas tu makin membesar hijrah sampai masuk prasekolah. Lepas tu masuk sekolah rendah, hijrah. Itu sunatullah. Masuk sekolah menengah pula, hijrah. Masuk universiti. Kemudian kedua, kerja, hijrah lagi. Itu saya datang ke Selangor ni sebab kerja. Ustaz Dr. Syoki datang dari Penang ke Selangor juga sebab kerja. Ustaz Syed sama juga daripada Kedah sampai ke Putrajaya sebab kerja. Kita hijrah. Lepas tu nikah. Lepas menikah, rezeki kan dapat anak. Lepas tu anak ini besar, kita makin tua, mana dapat cucu, dan kita pun inna lillahi masuk hijrah alam barzakh. Itu sunatullah, kata dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kita ikut sunatullah. Memang itu fitrah manusia. Sekarang kena berhijrah tak? Ya, kena hijrah. Lihat keadaan yang tidak baik, kita hijrah pada keadaan yang lebih baik ataupun baik. Kita cek ya, contoh. Sekarang ni aku hamba Allah yang baik ke tidak? Ada tak lagi suruhan perintah Allah yang kita buat ataupun sunnah Rasulullah yang masih kita buat? Cek diri kita tu kan. Sembahyang dah betul ke belum? Sembahyang kita dah betul ke belum? Rukunya betul ke tak betul? Syarat-syarat sahnya kita dapat ke tak faham? Solat betul ke tak betul? Qiyam betul ke tak betul? Rukuk betul tak betul? Iktidal, sujud, duduk antara sujud, tahiyat, baca Al-Fatihah betul ke tak betul? Ada orang belajar Fatihah sejak kecil dulu kemudian tidak perbarui lah. Dia ingat yang kecil itu betul lah. Saya tengok umumnya ada yang masih tak betul baca Fatihah. Imam tadi cantik dah baca ada terujuk ke imam. Cuba dengar baca Fatihah saya betul ke tak betul. Saya nak berhijrah kepada baca Al-Fatihah yang lebih betul, lebih baik. Hari-hari baca Fatihah 17 kali baca Fatihah sekurang-kurangnya dalam sembahyang. Kalau salah tidak sah sembahyang kita batal sebab Fatihah itu dia macam haji dah. Kalau haji, rukun daripada Arafah tu rukun utamanya. Salat rukun utama ialah Fatihah. Kalau Fatihah tak sah habis ya. Kita betul nak cari apa benda yang tak betul lagi ni. Masya-Allah tuan-tuan. Allah bagi nikmat, syukur ke tak syukur? Hari ni syukur alhamdulillah ada kambing. Saya pergi Melaka tuan-tuan, pergi Melaka ceramah saya selitkan banyak kali cerita tentang tenggiri masak asam pedas. Saya sebut alhamdulillah paling dapatlah tenggiri masak asam pedas. Saya sebutkan jemaah. Manakala tak ada pun sempat beli kan. Sampai habis orang berceramah makan, dia bagi tak sepining. Masya-Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak apalah anak bedanya rezeki masing-masing. Saya sebut tuan-tuan, ya Allah. Kita ni tuan-tuan, yang kita kena buat muhasabah diri malam ni, kita dengan Allah. Kalau rezeki Tuhan bagi syukur, alhamdulillah. Walaupun susah payah di Mina tu tahun ni ada masalah sikit dengan airconnya, dengan air masuknya dalam kemah, sabar. Tuhan bagi hujan, sabar. Panas tadi, panas. Saya pergi dulu Dr. Syoki 52 darjah Celsius. Lagi panas sampai bertukar kulit saya tuan-tuan. Bertukar terus jadi masalah. Panas tak panas tuan-tuan? Ya. Masya-Allah, tapi sabar. Tuhan uji, sabar. Tuhan bagi ketentuan, redha. Tuhan bagi nikmat, syukur.
Tuan-tuan, itu je tuan-tuan. Kita dengar Allah jadi hamba yang terbaik. Allah tengok yang tu je tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kita buat checklist. Kita ni, ya, semua ada isteri lah. Siapa belum kahwin lagi? 3 orang pada ni. Yang lain dah kahwin belum? Ada isteri. Macam mana hubungan kita dengan isteri kita? Ikut sunnah Nabi ke tidak? Hijrah. Kadang-kadang Ustaz, kita kena ada baik ke masjid ke semua baik. Subhanallah. Oh, lepuk gigi lagi tidak. Balik ke rumah semua jadi harimau, jadi singa. Ya, isteri-isteri pun jadi macam kecil dia. Anak-anak jadi tikus kata. Takut, garang, bengis. Cuba nak jadi macam Rasulullah SAW. Balik rumah Hasan dan Husain terkam. Masya Allah, Nabi pun buat macam kuda. Hasan dan Husain pun naik atas belakang Nabi buat macam kuda, dia macam penunggang kuda. Masya Allah. Kita tak pernah buat mana ni? Balik. Yang naik atas belakang yang apa jadi kuda, yang jadi penunggang kuda. Setuju ke apa? Setuju? Kadang-kadang besar tengoklah macam mana kan. Iya, Nabi SAW sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang paling bagus kepada isteri dan anak-anaknya, dan akulah, kata Nabi, orang yang paling baik layanannya, pergaulannya, perangannya kepada ahli keluarga. Tuan-tuan kena masuk rumah, tuan-tuan cari aku buat apa dulu? Masuk rumah, tuan-tuan cari remote TV, remote aircon, remote kipas, switch lampu, kan? Tuan-tuan tak cari isteri. Nabi masuk rumah, kata Aisyah, dia cari isterinya. Isteri kat dapur, Nabi terus berlalu ke dapur. Nabi bantu kerja-kerja rumah isterinya yang belum settle, sehingga kata Aisyah kedengaran azan, oh Nabi keluar tinggalkan dia. Beza tak? Beza. Nabi panggil isteri apa dia? Ya Umairah, faham pun, tahu pun kan? Buat tak ke rumah? Panggil apa isteri rumah? Haji? Tak ingat dah, lupa dah. Kira ni bang, apa panggil apa isteri rumah? Kira dah apa? Sayang bagus, Masya Allah, sayang. Sayang, Dani, Anja, apa lagi? Ya semua tu dengannya. No, orang perempuan macam tu tuan-tuan di belakang saya. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Betul. Sebab orang perempuan tuan-tuan diciptakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, diciptakan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk yang pada bengkok yang paling atas tadi. Itulah isteri kita tuan-tuan. Tulang rusuk kita. Untuk apa? Untuk diciptakan dari sini untuk apa? Untuk dikasihi, keatingi, disayangi. Bukan daripada kaki untuk dipijak-pijak. Saya sedih kan kadang-kadang drama-drama suami lempang isteri. Hijrahlah. Sebab Nabi sebut, sebaik-baik kamu bukan pada pakaian, sebaik-baik kamu bukan pada kopiah, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bagus pada isteri dan anak. Paling bagus. Tadi keluar dari rumah dulu tak isteri. Ada wudu kan? Semua alasan tu ada wudu kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan dulu, ya kecuali isteri kita tak ada tak apalah ni. Isteri kita duduk kat muka pintu. Duduk kat muka pintu. Dia tu kita peluk dia. Peluk lah. Wudu menyampik ke masjid tak ada masalah. Sebab mungkin itu kali terakhir kita jumpa isteri kita tuan-tuan. Saya tengok ramai orang perangan jalan raya kan. Tadi tak sempat peluk isteri. Kesian isteri. Jadi kalau tuan-tuan keluar rumah tak sempat peluk isteri, kemudian di luar rumah berlaku aksiden, kemenangan mati. Saya ingat tuan-tuan kalau mati betul-betul lapar, mati betul lapar. Ada benda kat situ lagi ni. Isteri tak peluk lagi. Kajian menunjukkan bahawa peluk isteri ni di Universiti California, USA. Kalau tadi sebut cerita Vatican City, Rome, saya sebut USA, California. Saya tak pergi lagi tuan-tuan. Dia buat kajian peluk isteri setiap pagi beberapa saat. Kata kajian 10 saat cukup lah, 10 saat. Release tension, hilang stres. Hilang stres, release tension. Peluk 10 saat. Tuan-tuan Sofi dia buat, apa dapat tidur okey. Ustaz Zaid lagi dia buat, dia bawa isteri sini. Ustaz Zaid, bawa isteri sini. Nak masuk masjid, peluk dalam kereta dulu. Tak ada.
Dr. Bala Hamzah, Masya Allah, dia keluarkan hormon endorfin, lebih menyihatkan badan kita dan umur jadi panjang. Tengok Haji, umur panjang, dia peluk isteri dia. Itulah yang isteri dia seronok, tuan-tuan. Peluk, suami peluk tak? Takkan, suami peluk tak? Ha? Tak, nak keluar rumah peluk. Dia 10 saat dia, jangan ada lebih, dia peluk dia. Jadilah suami yang terbaik. Ya. Jadi isteri yang terbaik, muhasabah diri. Saya tak nak cerita jauh-jauh, Ustaz. Bila negara ke apa, masyarakat Madin ni, dalam apa ya? Kita cerita kat keluarga je cukup. Suami terbaik, isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik macam mana? Masya Allah, terbaik. Terima kekurangan suami seadanya. Jangan bandingkan suami kita dengan pelakon artis. Apa ni jauh benar dengan Zul Arifin. Jangan compare dengan Zul Arifin. Tentang siap suami kita kan, tak ada otak, tak ada kabur kan, perlu kunci pula, tak masuk TV lagi. Jadi kita terimalah suami seadanya. Jangan suami kita masuk syurga sama-sama nanti. Handsome suami kita tu, ada rambut kembali, perut dia suruh ke dalam. Ya, umur 33 tahun, handsome macam Nabi Yusuf dalam syurga nanti. Sebab itu, terima suami kita. Jangan kata apa-apa ke suami kita. Sebab orang perempuan, tiket ke syurga suami. Idza sallatil mar'atu khamsaha, orang perempuan isteri jaga solat 5 waktu. Sunat tak buat pun tak apa. Solat 5 waktu kata Nabi, 5. Nak buat lagi bagus, tak buat tak apa dah. Sebab isteri banyak kerja kat rumah, tak settle-settle walaupun 24 jam bagi. Betul tak? Kerja rumah mana settle? Tak ada settle. Dia kemar-kemar datang anak sepak, kemar pula datang anak sepak. Satu. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa Ramadan cukup 30 hari je kata Nabi. Sunat tak buat tak apa, nak buat lagi bagus. Kemudian wahafizat farjaha, dia jaga kehormatan diri dia. Allahu Akbar. Jaga kehormatan maksudnya jaga pakaian dia, jaga pandangan mata, jaga tone suara bila mana berhadapan dengan laki-laki ajnabi. Jangan sampai orang menggodanya dan ikut orang tersebut. Jaga kehormatan diri. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat suami dia. Suami suruh dia buat, ya jawab terus, wajib jawab, ya bang. Bukan ya ke besok jawab, ya bang. Lamanya, ya bang. Itu meja tinggalkan, tengah basuh kuali tinggalkan sekejap. Okey bang, kejap. Gitu. Ada apa? Esok begitu. Malam ni juga ayah dia. Taat suami. Saya tengokkan drama malam tadi. Saya balik jemput orang tadi, saya tengok drama. Sampai rumah saya ingat pukul 10 itulah. Ada drama, apa siri tu. Gaduh, lelaki bini gaduh. Kata isteri dia, kau ceraikan aku. Kalau kau tak ceraikan aku pergi mahkamah, aku tuntut cerai. Relax lah, yang ada masalah. Memang rumah tangga bermasalah. Ada masalah, kau lagi ujian. Rumah tangga Nabi pun ada ujian. Tapi Nabi lalui dengan tenang. Fikir panjang. Jangan melantah, jangan minta cerai. Orang perempuan ada masalah, relax dulu, jangan minta cerai. Minta cerai itu tuan-tuan satu benda yang dimurkai kalau tanpa sebab. Tanpa sebab. So jangan ikut drama-drama merosakkan. Tengok tak ayah anak buang kali. Dan tengok drama banyak merosakkan drama. Saya tengok orang tadi. Takutnya. Apa kat jaki pun dia pun setiap 4 minit dia berlaku cerita perceraian. Banyak perceraian di kalangan orang Islam, tuan-tuan. Okey. Tanggungjawab sebagai bapa, didik anak betul-betul. Zaman sekarang, tengok handphone dia tak ada handphone. Tengok dalam bilik dia ada apa dalam bilik. Tengok kaki penuh besi-besi. Baguslah anak kerja besi kan. Besi apa? Besi motosikal ada, besi kereta ada, besi basikal ada. Dia mencuri rupanya ni. Tengok, cek beg anak sekolah kita. Beg sekolah anak kita, cek. Atuk kalau jaga cucu, cek. Sebab atuk sangat manja dengan cucu.
Sampai cucu kadang-kadang berlaku manja sangat jadi liar dan ganas. Sebab atuk manja kat dia. Ibu sama juga. Hijrah ke arah lebih baik. Mulut tu jaga. Ada masalah. Dulu-dulu kamu ayah kalau anak-anak nakal, dia sebut apa? Mulut dia sebut apa? Jahat anak dia sebut apa? Ketua punya anak. Zaman sekarang degil kan? Degil lagi. Kau tak nak sebut kan? Tak nak sebut memang marah pula. Degil lagi. Jahat. Ustaz, anak saya jahat Ustaz. Ada seorang tu disebut jahat sangat anak dia kan. Setiap kali report mesti cikgu panggil lah ke sekolah, anak awak ni jahat. Dia kacau orang tu, dia pecahkan benda ni. Punyalah marah ayah ni ibu ni. Dia kata apa kat anak dia? Man, kau ni jahat sungguh man. Aku rasa kau mati di langgar lori tadi. Jahat sangat, pegang mampus di langgar lori. Dia tak tarik balik macam yang hormat kat parlimen kan. Dia hormat tarik balik. Dia tak tarik balik. Anak tu berubah jadi baik. Betul, berubah jadi baik. Tapi sayang dia tak tarik balik kata-kata dia tadi tuan. Dan jadi baik, dia lekat ke surau. Dah hafal banyak surah. Dan dia jadi alim dah. Akhirnya anak dia mati di jalan raya. Digiris lori. Digiris lori, bayangkan tuan. Maka telefon kau tu datang mak ayah dia menangis. Sebab apa? Sebab akulah punca anak aku mati di gilir lori. Sebab aku selalu sebut kat dia masa kecil dulu, kau mati di langgar lori. Jaga ibu-ibu semua, bapak-bapak. Mulut kita ni masih bisa. Anak jadi sungguh pada ni baik, bertuah punya budak. Dulu kan, sekarang jaga. Kalau ada jiran dari jiran yang baik, kita kena jiran gaduh je, gaduh pasal kucing je. Itu normal di mana-mana Ustaz Maturidi. Normal di mana-mana. Dekat Pagi pun sama juga. Saya dengan Ustaz Yusof ini berjiran. Saya section 8, dia section 9. Ini tak ada section, dia ada presin. So nak beritahu, kadang-kadang kucing je. Saya punya kucing, saya bela, bagi makan siap-siap. Sampai bila nak berak penuh depan rumah Dato' Syoki. Saya Dato' Syoki gaduh, dia kucing je tuan-tuan. Jaga tuan-tuan. Allahu Akbar. Jaga jiran-jiran kita, jadi jiran terbaik. Kalau ada jiran anak yatim, tolong beri perhatian, bagi bantuan. Ada jiran kita orang susah, bagi bantuan. Ada jiran ibu tunggal, tolong nikahkan dia. Allahu Akbar. Okey, apa lagi tuan-tuan? Saya tak nak cakap banyak, saya buat contoh saja. Yang itu tuan-tuan cari sendiri. Apa masalah aku? Apa dosa aku yang aku dah ada buat? Orang lelaki selalu buat apa yang susah nak hijrah? Orang lelaki lamuk, apa dia? Lamuk dan nak hijrah, tapi tak boleh lah apa dia? Apa dia? Bunyi apa pokok-pokok, kita tak tahu dah kawan. Kok. Yang cakap tu kompos suara kisah pokok. Cuba. Bukan kata cuba tadi dah. Dengan penuh keimanan kan. Penuh keimanan. Saya bukan apa, benda tu dari mana? Wujud tu tuan. Kenapa tak hijrah? Saya ajukan soalan sebab saya tak kata rokok. Muslimat kata rokok. Saya kata benda lain. Tapi dia cakap rokok lah. Contoh. Ada isteri sampai sokok lah. Tak ada kan? Sabit kan? Tuan. So, cuba supaya. Jadi tuan-tuan ikhlas sekarang itulah pada round pertama sebab kita ada 13 round lagi. Tuan-tuan. Saya lepas baliklah kepada moderator. Terima kasih. 14 lagi 13 lagi. Terima kasih Ustaz Fauzi. Jadi simple saja hijrah kita pada hari ini adalah hijrah pasal akhlak. Akhlak yang nampak walaupun ringan, kita nampak, kita dengar tu ringan, tapi berat untuk kita melakukan hijrah akhlak diri kita. Innama bu'ithu li
sekecil-kecilnya sampailah setinggi-tingginya, serendah-rendah manusia sampai setinggi-tinggi kedudukan manusia, semuanya ada masalah akhlak. Dan akhlak itu bukan tersembunyi. Akhlak yang buruk itu bukan dibuat secara tersembunyi, bahkan dilakukan secara terang-terangan. Dengan teknologi kita pada hari ini kita dapat tahu orang tu macam tu, orang ni macam ni. Ini semuanya berbalik kepada nilai akhlak. Sebab itulah kita nak berhijrah. Yang utama hari ini Ustaz bagi cerita banyak tentang contoh-contoh bagaimana kita nak membina semula akhlak diri kita, ahli keluarga kita, kira tetangga kita, jemaah kita ni, macam mana kita nak membina semua akhlak kita kembali kepada akhlak yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang menarik kembali, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya merubah akhlak masyarakat ataupun mereka dalam peristiwa hijrah. Hijrah kita lihat bagaimana kaum-kaum yang bermusuh-musuhan dengan akhlak yang tidak baik, mereka dapat disatukan seperti kaum Aus dan Khazraj, kan? Dan kita lihat bagaimana kaum Aus dan Khazraj yang membentuk kaum Ansar ini, akhlak mereka menyambut ketibaan kaum Muhajirin. Tuan-tuan, adakah mereka sambut Muhajirin ini sebagai kaum pendatang? Adakah mereka cekap pinggang, hamba semua ni pendatang-pendatang, jangan bereaction sangat? Adakah begitu? Tidak. Akhlaknya sangat mulia. Mereka tak kenal pun orang saudara-saudara yang berhijrah daripada Mekah tu, mereka tak kenal pun. Tetapi bagaimana kita lihat akhlak mereka, kan? Yang tidak ada rumah, memanglah tak ada rumah bawa berhijrah. Dan yang ada 4 bilik, kata saya guna 2 bilik, kamu guna 2 bilik. Yang ada 4 isteri, panggil, kamu tengok 4 isteri aku ni, yang mana yang kamu berkenan, kamu pilih, aku akan ceraikan. Bukan yang hak dah tua dan tak comel dan dia cerai, nikah dengan anak comel. Bukan, dia suruh pilih mana yang kamu suka. Itu akhlak, kan? Yang mana yang tidak ada harta, diberikan harta. Tapi kita lihat pula bagaimana akhlak orang yang berhijrah, kaum Muhajirin. Adakah mereka ambil semua yang ditawarkan? Dah. Kan mereka kata dah, apa, kami minta cuma tunjukkan di mana pasar. Kenapa pasar? Sebab kami nak berusaha, nak mencari sendiri, nak membina kehidupan kami sendiri. Tengok akhlak orang yang berhijrah, bila ditawarkan dengan pelbagai kemudahan, akhlaknya adalah mereka tak terima. Bukan tak terima itu sombong dah, mereka menolak dengan cara yang baik. Mereka minta, berusaha untuk berdikari. Itu akhlak orang yang berhijrah. Ini akhlak yang sangat mulia, yang semakin mudah dalam masyarakat kita hari ini. Yang kita pada hari ini yang susah mengambil kesempatan dengan kesusahannya, yang kaya, yang senang, yang beradab mengambil kesempatan dengan kekayaannya dan melupakan kepada orang-orang yang susah. Kan? Kita agak akulah yang paling susah, akulah yang paling susah. Tapi akhlak yang diajar oleh Nabi SAW, kamu susah, kamu kena ingat orang lain lebih susah. Jadi soalannya ringkasnya Ustaz, betul. Bagaimana panduan yang dibentuk oleh Nabi SAW dengan akhlak yang mulia itu dapat diserap kepada masyarakat Aus, Khazraj yang membentuk Ansar dan Muhajirin yang datang berhijrah itu, dapat disatu padukan, dapat dipersaudarakan dengan cepat. Apakah strategi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Baik, terima kasih Ustaz Zakaria, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, masyarakat Arab berada dalam keadaan yang berkurang. Akhlak mereka rosak dan runtuh. Mereka saling bermusuh di antara satu sama lain. Itu perkara yang berlaku sebelum datangnya Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali rahmat dari alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Apa maksud rahmat itu? Rahmat itu maksud dari belas kasihan dan kasih sayang. Jadi poin yang paling utama tuan-tuan, Nabi SAW percaya menyatukan Aus dan Khazraj yang satu ketika mereka itu berperang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun maka perang. Tetapi dengan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi SAW berjaya menyatukan mereka. Dengan kasih sayang juga berjaya menyatukan golongan Muhajirin dan Ansar. Lalu mereka dipersaudarakan dengan dilaksanakan satu sistem dipanggil sistem saudarakan. Dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, maka mereka menumpahkan sepenuh kasih sayang kepada sahabat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu kita kata formula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, untuk aplikasi dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu yang saya sebut juga kaitan yang saya sebut tadi pada usul yang pertama, bina masjid. Yang kedua, bina masjid itu ataupun asas masjid itu dia lebih kepada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang perlu diperteguhkan dalam konteks hijrah. Yang keduanya adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia, iaitu melalui kasih sayang yang Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Disebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata perbandingan, perumpamaan orang beriman dengan orang beriman yang lain adalah seumpama satu jasad, satu tubuh. Yang mana kalau salah satu anggota dalam tubuh itu sakit, maka anggota lain juga turut rasa sakit. Itu bandingkan kata Nabi hubungan orang beriman dengan orang beriman yang baik, dari sudut kasih sayangnya, dari sudut rahmat merahmatinya, dari sudut belas kasihannya, dari sudut hubungan antara orang beriman. Seumpama satu tubuh yang bila satu anggota sakit, yang lain turut sakit, sampai terpaksa berjaga malam, sampai demam, sakit kaki tuan-tuan, tak boleh tidur. Pasal tak boleh tidur, nak kau dinyut-nyut kan, betul tak? Di sini ada pesakak lah, ada pesakak kau. Pesakak ni sudah jumpa banyak masjid dah, ada pesakak kau. Ramai dengan kau nak. Bila kena kau ni, kaki je pun kena kaki, tapi mata nak pejam tak boleh, nak kepala pening, tak boleh buat apa. Itu perumpamaannya Nabi nak beritahu betapa rapatnya anggota tu badan kita antara satu dengan yang lain. Kapan? Ada sakit, ada rasa, ada sakit, ada rasa. Lalu Nabi nak beritahu pada kita apa? Formula untuk membina kekuatan umat Islam, formula dalam peristiwa hijrah adalah kasih sayang sesama kita. Dan itu sebenarnya merupakan satu cara untuk kita memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi bagi petunjuk kepada kita 4 perkara. Nama masuk syurga ni 4 perkara. Yang kita nak sebutnya daripada 4 perkara ni, Nabi sangat fokuskan pada hubungan sama manusia. Apa dia? Nabi kata ini antara perucapan Nabi, khutbah Nabi yang awal ketika mana Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah. Antara ucapan Nabi yang awal ketika mana Nabi sampai di Madinah Munawwarah, Nabi sebut ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Cuba kita hayati hadis itu, dan kita pernah dengar lalu hadis. Selalu kita dengar, cuma aplikasi dia bagi. Nabi kata yang pertama di ujung hadis itu disebut tadkhulul jannata bisalam, kamu dapat masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Bila buat 4 ada.
Buat 4 yang ni masuk syurga dengan selamat. Apa dia? Yang pertama afsyus salam. Tebarkan ucapan salam. Tuan, ini yang kita nak amalkan ni 3S. 3S daripada salam ni lebih 3S. Apa 3S? Salam, senyum, sabar. Kita jumpa sahabat kita, tambah-tambah orang yang clash dengan kita. Orang kata tak pelagari, tak pelagari. Kalau jumpa dia akan gunakan lain. Kita nak jumpa pun tak mau. Kita jumpa dari jauh, Assalamualaikum, kita senyum kat dia. Ini Nabi semua tu. Tiba-tiba dia pun tak tahu je. Dia pun tak tahu. Dia melarikan diri. Yang ketiga, sabar. Tentu pada seminggu macam tu, InsyaAllah lama-lama daripada musuh jadi kawan rapat. Sebab ini hadis Nabi. Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dianggap beriman selagi mana kamu tidak berkasih sayang. Lalu apa kata Nabi? Awala adulukum ila syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku tunjukkan pada kamu satu perkara, kalau kamu buat perkara ini boleh menjadikan kasih sayang pada kamu. Nabi sebut prasyarat kan, nak masuk syurga kena ada iman. Nak ada iman kena ada kasih sayang. Nak dapat kasih sayang, apa kata Nabi? Afsyus salam, tebarkanlah salam di kalangan kamu. Maksud dia prasyaratnya. Jadi salam itu boleh bawa kepada syurga. Kerana apa? Kerana ia merupakan elemen kasih sayang. Elemen kasih sayang inilah yang mengukuhkan iman, dan iman itulah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak susah untuk bagi salam. Satu, yang kedua wa'at'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan ini merupakan satu perkara yang boleh menjadi kasih sayang. Betul kita sayang tak ke orang yang suka belanja kita makan? Sayang? Sayanglah. Oh, seronok dia kalau berjalan dengan dia, seronok berjumpa, dia rajin belanja. Kan? Makan ni. Sebab itu manusia memang suka pada makan. Itu keperluan hidup manusia. Dan bagi makan terutama kepada mereka yang memerlukan. Itu merupakan sesuatu yang menghubungkan hubungan dengan manusia, menjalinkan kasih sayang. Yang ketiga Nabi kata wasilul arham, hubungkan silaturahim. Hari ini kadang-kadang kita sendiri macam mana nak kasih sayang, bergaduh soal antara musafir. Dua beradik ni sepuja apa? Bahagia antara puan buah ayah. Dia dapat tanah belakang, adik dapat tanah depan. Mana boleh tanah depan lebih, value lebih tinggi. Bergaduh, berperang tuan-tuan. Pasal tanah ni pun, tu bukan tanah dia, tanah arwahmu. Bergaduh. Naya kata naya? Naya. Nabi kata la tadkhulul jannah khati'un, tak masuk syurga. La yadkhulul jannah khati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, tak masuk syurga. Sebab itu kasih sayang yang penting kita muhasabah balik. Sebab kadang-kadang kita rasa selesa, alhamdulillah yang boleh cantik, puasa Isnin Khamis cantik, puasa Muharram cantik, nanti Tasu'a Asyura pula cantik, di masjid cantik, tapi rupa-rupanya kita lupa akan cantiknya hubungan kita sesama manusia dan cantik. Dan ini asbab seorang itu akan jadi muflis di akhir, walaupun pahala dia banyak sekali. Dan dalam hadis ini cuba kita tengok Nabi sebut apa? Nak masuk syurga ada 4 dah. Yang pertamanya ialah bagi salam, yang kedua bagi makan, yang ketiga silaturahim, yang keempat wasallu billahi wa nasmi, yang solat tengah malam ketika orang tidur. Jadi dalam 4 perkara ini, satu sahaja melibatkan hamdulillah bin Allah, solat tengah malam. Yang 3 lagi berkaitan dengan apa? Hubungan sesama manusia. Itu penting. Sebab itu ini, bila kita hayati peristiwa hijrah ni tuan-tuan, ini kita nak aplikasikan, nak wujudkan kasih sayang sesama kita. Dan itu asbab syurga Allah Ta'ala. Kalau saya nak cerita satu cerita yang betul, cerita benar. Satu ketika ni lama ada seorang telefon saya. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam. Ustaz, nak beritahu satu. Beritahu apa dia? Nak beritahu mak rakan saya meninggal. Mak rakan tu maksudnya apa? Mak sekarang. Mak sekarang. Orang kata bagi mak rakan. Mak rakan saya meninggal. Dia pun sekolah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma satu Ustaz. Nak bagi tahu lagi.
dikebumikan sebelah kubur mak akan saya. Siapa mak akan siapa? Dia kata mak akan dia hak tinggal tu dikebumikan sebelah kubur mak akan dia. Mak pada mak akan dia siapa? Lambat akak. Siapa dia? Mak dan mak saudara siapa? Nenek lah. Lambat. Nenek lah. Mak pada mak saudara pada mak pada mak. Betul tak? Nenek lah orang tukang begitu. Itu kan? Tu nenek begitu. Kalau lelaki tu Wan. Perempuan tu tentu nek. Saya tanya dia bila dia kata mak nakal. Saya kata tu kan? Tu tahu tak mak tu? Jauh duduk cari kita penimbal baru fikir tak ada orang macam tu. Kita kata telinga belah kiri belah mana? Dia kan? Tunjuklah kerja mana pun. Dia suka pergi kat jauh. Macam pernah ada seorang pernah tanya soalan saya, dia kata ustaz, saya dah mak kandung. Mak kandung saya dah kakak kandung. Lepas tu kakak kandung, mak kandung saya tu ada anak kandung. Anak kandung dan kakak kandung dan mak kandung saya itu dengan saya tu dia kahwin ke tidak? Soalan dia. Dia tak ada siapa mengandung pula ni. Sebenarnya basicnya soalan dia. Dia tanya apa? Sepupu. Dia pusing mata. Dan jauh. Macam nak main peradang lah. Pergi mana? Pusing mana Ustaz pusing? Pusing mana main peradang? Nanya tak jauh pun rendah yang sampai. Kan jauh mana pun. Betul tak? Jadi tak apa. Saya tanya tu kan? Tu kan? Awaknya saya kata. Yalah Ustaz, tu nak tanya Ustaz. Mak nakal saya dikebumikan sebelah mak tu. Tu pemek lah. Tu dah mati 20 tahun lepas. 20 tahun lah. Lepas tu masa korek kubur tu, korek yang lahat tu, sebelah kubur tu ni, tengok kubur tu jenazah tu mati 20 tahun lepas ni. Kayak kapan pun dia elok lagi. Kayak kapan pun dia elok lagi. Subhanallah, kita betul-betul satu benda yang luar biasa. Itu saya kata, bagus dia kata. Tu nak tanya ustaz. Saya kata nak tanya apa? Apa amalan tu saya ustaz? Jam. Ini soalan ni jam. Kita pun tak kena tu dia. Dia tanya apa amalan tu dia. Manalah saya tahu. Patut saya tanya dia, bukan dia tanya saya. Kan dia tanya apa amalan tu dia. Lah jadi saya apabila kita tanya lagu dia lah. Saya tak kenal itu apa dah. Cuba duk tengok nanti tu ni ada kelebihan dia. Tak tu saya. Tu saya dia kata orang kampung biasa ya. Nak kata banyak Quran pun tak. Sebab biasanya kalau jumpa jenazah macam tu jenazah yang ajak ngaji kan. Pernah duduk di negeri Sembilan yang pasal korek liang lah nak pindah tengok-tengok. Bila cek balik ni ngajar ngaji dan guru lah macam-macam. Tu saya dia orang biasa orang kampung ya. Cuma yang tak tinggal semua okey lah. Saya kata kamu sebagai cucu takkan tak tengok. Mana nak tahu pokok ada kelebihan dia apa ni. Walaupun dia taklah warak dan tak apa, tapi ada pun kelebihan dia. Yang lebih rezeki satu yang saya pasal dia ni dengan orang baik. Dia dengan orang baik. Dia tak ada pernah nak umpat orang, dia tak pernah nak fitnah orang, dia tak pernah nak sakit hati orang, tak pernah nak dengki di hati pada orang, tak ada. Tak ada. Dan dia maafkan semua orang. Orang pun kenal dia ni kalau main rumah dia akan layan, tak kira siapa, dia tak nak musuh lagi. Dia tak mau musuh-musuh semua dia tak mau. Biarlah orang nak kata apa pun, dia tak mau. Dia layan dengan baik. Inilah yang saya nampak. Saya kata itulah kebaikan dia. Itulah sebab boleh bawa masuk ke syurga. Sebab apa? Itulah yang Nabi ajar untuk menjalinkan kasih sayang sesama manusia. Ini yang kadang-kadang kita tak ada kerana ego. Mana boleh aku dulu kan dia? Aku tu orang mana? Kan? Kita pun tu syekh juga. Tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, ikutlah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau ikut Nabi ni, berapa ramai yang mengutuk Nabi, berapa ramai yang menghina Nabi. Tapi dia sejuk. Tapi doa dia. Ketika mana Nabi dalam perang Uhud, tuan-tuan ni, muka Nabi berdarah, patah gigi, semua. Nabi jatuh luka. Dia angkat tangan doa. Angkat tangan doa, sahabat tengok.
tak ada. Sebab apa? Sebab kasih sayang. Sebab sayang. Kita ni kalau kita sayang pada seorang, kita mahu nak benda-benda tak elok berlaku pada dia. Tak mahu kan? Tergambar nak kita mengumpat kalau kita sayang kat dia. Kita sayang pada mak kita, sanggup tak kita fitnah mak kita? Sanggup tak? Sanggup tak kita mengumpat mak kita? Sanggup tak? Tak sanggup. Sanggup tak kita benci mak kita? Sanggup tak? Tak sanggup. Pasal kita sayang kat dia. Sayang ni lah yang kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita sesama manusia. Ini yang lebih elok. Inilah manifestasi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara dan damaikanlah di antara saudara. Dan Tuhan dan rahmat Allah ini kunci untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala. Dan ini bertepatan dengan hijrah kita ke mana? Ke situ. Untuk kita kembali menghasilkan wujudkan kasih sayang sesama kita, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kasih sayang yang perlu kita semai, syukur dan pupuk untuk memastikan ukhuwah, perpaduan, persaudaraan, kekuatan umat Islam itu dapat kita bina dengan baik. Ustaz Fauzi, kita jangka kita akan menghenti 9.30. Jadi boleh Ustaz buat kesimpulan akhir dalam masa yang berbaki lebih kurang 5 minit ini untuk kita dapat berbagi apa yang kita perbincangkan. Hijrah kita nak ke mana? Hijrah kita ialah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti disebut oleh Nabi Ibrahim dalam satu ayat, Inni muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku. Kita ni tuan-tuan hidup kan? Hidup. Nanti kita akan berhijrah ke alam barzakh. Orang sebut apa? Orang sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan berhijrah kepada Allah. Tapi Allah terima ke tidak? Itu masalahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak ke mana? Ni, kita habis dunia ni, kita nak ke mana? Destinasi kita nak ke mana? Syurga. Kita nak semua nak ke syurga. Tak sama-sama nak pergi neraka dulu, kan? Kita nak atas sekarang. Kalau tuan-tuan nak ke syurga, macam tadilah kami datang dari tempat masing-masing, nak datang ke Beranam. Kami tidak menghadap ke utara, masuk tol Duta. Kami menghadap ke selatan sebab Beranam dia menghadap ke selatan. So kita tahu matlamat kita hidup kita nak ke Beranam, kita tahu jalan menuju ke selatan. Kita nak pergi ke syurga, kita nak lalu jalan-jalan pergi syurga. Bukan lalu jalan ke neraka, dia tak akan sampai ke syurga. Sekarang kita kena buat destinasi kita. Kalau betul matlamat kita hijrah, aku nak ke mana? Bila nak ke mana, kita hijrah, ikut jalan-jalan nak ke mana itu. Tuan-tuan kata Allah, berhijrahlah Kita berhijrah pada malam ini, cari apa-apa lompong-lompong dalam hidup kita yang perlu kita hijrah. Jangan takut, hijrah mesti kerana Allah. Kalau kerana orang, dia takkan berubah. Dia takkan berubah untuk selama-lama. Dia berubah sekejap. Sebab orang tu meninggal, dia balik asal. Berubah sebab mertua. Mertua balik kampung, balik asal. Berubah kerana Allah. Berubah untuk diri sendiri. Tuan-tuan, dan berubah untuk masuk syurga. Atas dunia, tuan, dunia ni beza dengan syurga. Dunia ni murah, syurga itu mahal. Sebab itu nak berhijrah susah. Benda mahal susah dapat. Benda mahal susah dapat. So atas dunia murah. Sebab apa dunia murah? Sebab di dunia ini tuan-tuan kita berkongsi dengan orang baik dan orang jahat. Dunia ni orang baik ada, orang jahat ada. Orang Islam ada, orang kafir ada. Tapi syurga itu mahal. Sebab dalam syurga semua orang baik-baik saja. Jadi siapa-siapa nak masuk syurga, hijrah. Hijrah tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Cari apa yang diradai oleh Allah. InsyaAllah senang matlamat hijrah kita sampai ke destinasinya. Yang penting mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan mulakan hijrah dengan perbuatan ataupun yang ringan-ringan dulu. Kalau kita tak biasa pakai jubah, biasa pakai baju Melayu, tuan-tuan,
Jangan terus pakai jubah. Mula kena kurta dulu. Kalau kita biasa pakai topi, jangan mulakan dengan pakai serban, pakai kopiah dulu. So kita nak hijrah baca Quran, jangan mulakan satu malam satu juzuk, mulakan satu page dulu. Tak biasa dengan tahajud, jangan mulakan tahajud dengan 20 rakaat. Mulakan dengan 2 rakaat dulu. Betul. Kalau kita tak biasa, kita orang kafir pergi kedekut minta kita masih. Tak biasa bersedekah, jangan mulakan sedekah dengan 100. Mulakan dengan sikit dulu. Sikit-sikit sedekah, yang penting istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan hijrah kita berjaya mencapai pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kaum moderator. Terima kasih Pak Fauzi, tuan-tuan dan puan sekalian, dan cabaran kepada diri kita semua yang hadir pada malam ini. Bagaimana kita nak berhijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Ataupun kita dah baik dah, kita nak berhijrah daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Tuan-tuan sekalian, kepada jaga kuasa masjid, kita bagi cabaran bagaimana kita nak mengukuhkan lagi tali ukhuwah di antara ahli-ahli Jumaat yang hadir. Nak mengikatkan hati ahli-ahli karya, anak-anak karya, supaya cintakan masjid, supaya sayangkan masjid, supaya sukakan majlis ilmu, supaya mereka teringin dan teringat hati mereka seperti mana hadis yang sebut oleh Ustaz Al-Suki tadi, al-mu'allaqun bil masajid, hati yang hatinya tergantung ataupun teringat dengan masjid. Jadi jatah kuasa masjid yang diberi tugas, diberi amanah, akan merancang, akan memikirkan bagaimana kita nak bagi adik-adik karya, anak-anak Jumaat kita ni tertahu, terkuat tali persaudaraannya, sebagaimana ayat yang saya baca dekat dinding yang tulis sangat cantik-cantik. Tuan-tuan pernah tengok dan tak pernah tengok? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Terima kasih pada panelis kita, Fadil Ustaz Fauzi Mustafa dan Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Usman. Terima kasih kepada pihak Dewan Kuasa Masjid dan ahli-ahli karya, ahli Jumaat semua yang dapat hadir pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.